Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali dan kita akan baca sambungan dari surah Al-A'raf, bermula dari ayat 154. Ayat 154, kalau ikut muka suratnya 169 dari mushaf kita. Baik. Kita baca dulu sambungan cerita Nabi Musa ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma sakata 'an Musa al-ghadab akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sekali lagi kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk membaca Al-Quran dan memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita untuk meluangkan sedikit masa kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan inilah waktu-waktu yang kita mengharapkan kebaikannya dalam hidup kita. Sebab dalam banyak-banyak masa kita ni ada yang kita ada yang kita isi dengan kebaikan dan ada juga yang kita isi dengan perkara yang tidak berfaedah. Biasa adalah kita ni dah.
banyaknya tak tahulah hak bahagian pertama ke atau bahagian yang kedua. Sebahagian daripada manusia mengisinya pula dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita harapkan waktu yang sedikit ni, walaupun sedikit tapi memberikan manfaat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla nanti. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cerita kita pada pagi ni sambungan cerita Nabi Musa lah. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut akan kehinaan kepada mereka yang menyembah patung anak lembu itu. Ayat yang kita baca semalam 152 kan, Allah Taala sebut innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah patung anak lembu itu, ini sifat mereka. Balasannya sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Balasannya ialah akan ditimpa dengan kemurkaan dari Tuhan mereka, dan akan diberikan, akan diselubungi kehinaan dalam hidup di dunia. Okay? Allah murka dan jadi hina. Ini balasan dia. Lalu Allah Ta'ala kata, wa kadzalika najzil muftarin. Demikianlah juga, ayat ni, wa kadzalika najzil muftarin ni lah yang kita syarah panjang semalam. Demikianlah juga orang-orang yang melakukan, mengada-adakan perkara yang tidak benar. Benda yang tak ada dalam agama, dia ada-adakan. Demikianlah juga balasan kepada mereka. Seperti mana balasan kepada Bani Israel. Jadi orang-orang yang mengada-adakan dalam agama ni sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Seperti mana Bani Israel buat anak lembu yang tidak diajar oleh Nabi Musa. Maka begitulah juga Allah Ta'ala akan azab atau akan balas orang-orang yang menokok nambah ataupun mengada-adakan perkara dalam agama. Jadi di situ tempat titik bicara kita pada hari semalam. Jadi tu keterangan ayat. Adapun faedah daripada ayat itu, sebagaimana kata Sufyan ibnu Uyainah, kullu sahibil bid'ah dzalilun. Faedah daripada ayat ini, setiap dari pelaku bid'ah akan mendapat kehinaan. Setiap yang ahli bid'ah akan mendapat kehinaan. Kemurkaan dari Allah dan kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia. Bid'ah ni ada banyak level lah, kita sebut dah. Bid'ah yang paling berat adalah bid'ah berkaitan dengan akidah. Bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Seperti mana yang berlaku kepada Bani Israel. Dia buat anak lembu tu bahaya. Bid'ah sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Benda yang Nabi tak sebut, Nabi tak ajar, berkaitan dengan Allah, tiba-tiba ada orang sebut dan ada orang ajar. Yang tu bahaya. Kemudian ada bid'ah dari sudut amalan. Benda yang Nabi tak buat, dia pun buat. Tanpa merujuk kepada asas-asas dalam syariat. Dan perbahasan ni pun panjanglah detailnya. Cuma tolak ukur yang paling utama sekali ialah kita ni sayang kepada Nabi, ikutlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang kata boleh buat apa yang Nabi tak buat pun, macam kita sebut semalam, isu bismillah 786.
Kalau kita pakat buka pintu ni, orang akan mula reka amalan-amalan dalam agama yang tidak ada sandarannya. Dengan hujah, benda baik apa salahnya. Akhir sekali, yang Nabi SAW ajar tu tidak akan dibuat orang. Okay? Tak ada orang nak buat lah, sebab semua orang boleh buat ikut cara masing-masing. Siapa yang nak ikut cara Nabi? Jadi terbatal lah. Jelaslah kebatilan. Hujah orang yang kata tak apa, hak Nabi tak buat pun kita boleh buat. Okey. Para ulama ada perbahasan dia, masalihul mursalah. Ada maslahat-maslahat yang mendatang yang tu kita walaupun Nabi tidak berlaku zaman Nabi, tapi ada asas kepada kemaslahatan itu. Yang Nabi sallallahu yang boleh dirujuk dan dikembalikan kepada maksud daripada agama ni, yang tu perbahasan ulama-ulama lah, seperti pembukuan Al-Quran. Walaupun Nabi tak buat, itu ada maslahat dia. Okay. Jadi adapun benda-benda lain daripada tu tidak semudah yang orang duk sangka lah. Jadi faedah dia ialah setiap pelaku bid'ah akan menerima kehinaan. Sambungan daripada ayat yang kita sebut semalam tu, kita baca hari ni, itu walladzina amilus sayyi'at, orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian dia bertaubat sesudah itu, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi faedah daripada ayat ini ialah Allah menerima taubat mereka yang melakukan dosa dan kesalahan. Allah menerima taubat dari mereka yang melakukan kesalahan. Tapi kena berubahlah selepas daripada taubat dia tu. Dan ini yang ada kaitan dia dengan cerita Bani Israel, di mana Allah menyatakan kepada mereka, andai kata mereka sembah anak patung lembu, patung anak lembu tu, sekiranya mereka bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubat mereka. Kerana taubat ni senantiasa terbuka, sehinggalah tertutup dengan salah satu daripada dua perkara. Pintu taubat ni tertutup dengan salah satu dari dua perkara. Perkara yang pertama ialah waktu matahari sudah terbit dari ufuk barat. Dan yang kedua, waktu nyawa sudah duduk di kerongkong. Maka pintu taubat tu pun tertutup. Bagi individu, setiap individu, kalau skala individu, ialah waktu nyawa duduk di kerongkong. Mana siapa saja yang nyawa dia duduk di kerongkong nak mati, di saat itu tertutuplah pintu taubat bagi dia. Bagi orang lain yang tak mati lagi masih terbuka. Dan itu skala individu. Adapun skala alam semesta ialah waktu matahari terbit dari ufuk barat. Tak kira tua, tak kira muda, tak kira kafir, tak kira masih yang sudah beriman tapi belum beramal, masa saat itu kalau mereka taubat sekalipun, pintu taubat sudah tertutup. Okey. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebut dalam ayat yang kita baca hari ni, walamma sakata an Musal ghadabu akhadhal alwah ni, tentang bila kemarahan Nabi Musa itu reda, dia pun mengambil lauh Taurah yang dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat, yang dia dah campakkan atau dia dah letakkan sebelum daripada ini, kerana marahnya dia kepada kaum dia. Daripada mana lauh ni datang? Dia datang dari Allah Azza wa Jalla. Waktu Nabi Musa menghadap Allah 40 hari itu, dia diberikan lauh ni. Diberikan lauh ni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bila dia sampai ke kaum dia, kerana marahnya, dia letakkan atau dia campakkan lauh dia ni. Kerana terlalu marahnya. Setelah reda marah dia, barulah dia ambil balik. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun, dan pada nuskhahnya, disebut dalam naskahnya terkandung petunjuk dan rahmat.
terkandung petunjuk dan rahmat. Disebut wa yaqulu kathirun mufassirin. Kenapa disebut nuskhah di sini? Maknanya ada yang ada apa? Ada yang tidak dia panggil innaha lamma alqaha takassarat. Bila Nabi Musa campak tu, dia pecah. Dia pecah. Wa fi nuskhatiha, dan pada nuskhahnya itu, iaitu bila dia kutip kembali selepas daripada itu, dia dapati hanya ada bahagian hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Wa amma tafsil fadhahaba, adapun pendetailannya maka hilang, pecah. Jadi itu kerana Allah Azza wa Jalla hukum mereka. Dan sebab itu pula Bani Israel ni lepas tu berlaku perang dan sebagainya, mereka diancam, cerita macam-macam lah. Dan zaman berzaman lepas daripada tu, akhirnya banyak yang ada dalam Taurat mereka tu hilang. Dan mereka tambah dengan tangan mereka sendiri. Baik, sambungan wakhtara Musa, dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki dari kaumnya untuk dibawa ke Gunung Tursina pada waktu yang telah kami tentukan. Apa dia cerita dia ni? Kita baca dulu. Maka ketika mereka digegar oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Wahai Allah, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, dan engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bodoh di antara kami? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'. Itu hanyalah cubaanmu, yang dengan cubaanmu itu engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau jualah pelindung kami. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Oleh itu ampunkanlah kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana engkaulah wa anta khairul ghafirin, engkaulah jua sebaik-baik pemberi ampun. Jadi keterangan ayat cerita ni, Nabi Musa pilih 70 orang dari umatnya yang terbaik, 70 orang daripada umatnya yang terpilih, untuk bersama dengannya pergi ke Gunung Tursina bermunajat kepada Allah. Tujuan apa bermunajat ni? Disebut oleh Ibnu Katsir, kalau mengikut dari riwayat dalam tafsir ini, liyad'u rabbahum, untuk mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian
mereka pun pergilah bersama dengan Nabi Musa. Berkata Al-Imam Suddi, 70 orang ni pergi untuk berdoa dengan Nabi Musa sebagai minta keampunan, minta ampun dari perkara sembah anak lembu. Jadi bila Allah Ta'ala dah murka tu, Nabi Musa pun marah kepada kaum dia, maka mereka pun akan anak lembu tu dan mereka pun nak bertaubat kepada Allah. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni, Allah terima taubat mereka tapi dengan syarat bunuh diri mereka sendiri. Tapi sebelum daripada tu ataupun dalam situasi yang sama tu, Nabi Musa AS panggil 70 orang yang terpilih pergi bermunajat kepada Allah. Itu keterangan cerita dia. Setelah daripada mereka sampai itu, mereka pun berdoa kepada Allah. Apabila mereka berdoa kepada Allah, antara doa mereka ialah disebut dalam tafsir ni, Allahumma a'tina ma lam tu'tihi ahadan qablana wa la tu'tihi ahadan ba'dana. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang kamu tak pernah beri kepada orang sebelum ni, dan jangan kamu beri kepada siapa pun selepas ini. Apa dia yang permintaan mereka begitu tu? Nak beri apa yang tak dapat diberi sebelum ni. Iaitulah mereka minta nak tengok Allah juga. Arinallaha jahrah. Dia minta dengan Nabi Musa untuk melihat Allah. Fa innaka qad kallamtahu fa arinahu. Ataupun dia kata kepada Nabi Musa masa tu, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Dia kata, hey Nabi Musa, kami tak akan beriman kepada kamu sehingga kami nampak Allah. Dalam ayat lain. Dalam ayat lain. Dalam ayat yang lain. Nanti kita akan baca dalam juzuk yang ke-6 ada cerita ni. Tak hafal lagi. Tapi nak sebutnya, cerita-cerita yang pecahan tu, puzzle-puzzle yang ada tu, makna balik kita kumpulkan, begitulah kefahaman umumnya. Berkaitan dengan 70 orang tu, dia minta dengan Nabi Musa bahawa dia ni nak tengok Allah. Dia tak akan beriman kepada Nabi Musa sehingga dia nampak Allah. Jadi Allah hukum mereka. Sekali lagi mereka dihukum oleh Allah. Falamma akhadhathumur rajfah, apabila mereka digemparkan dengan gempaan, digegar oleh gempa. Apabila mereka digegar oleh gempa. Famatu, lalu mereka mati. Hak 70 tu mati. Faqama Musa yabki, maka Nabi Musa pun menangis. Wa yad'u Allah, dan dia berdoa kepada Allah. Qala Rabbi law syi'ta ahlaktahum, wahai Tuhanku, kalau engkau kehendaki, engkau boleh saja binasakan mereka sebelum ini bersama-sama dengan aku. Jadi sebelum ni pun kalau Allah Ta'ala nak binasakan, boleh Allah binasakan mereka sebelum daripada ni. Jadi saat dia disebut di sini, mana dah ayat tadi? Faqama Musa yunashidu rabbahu wa yad'uhu wa yarghabu ilayhi. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Ya Allah, kalau engkau nak, nescaya engkau binasakan mereka bersama-sama dengan aku. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Apakah engkau binasakan kami
disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bodoh di kalangan kami. Jadi dia mengadu kepada Allah Azza wa Jalla bahawa semua yang berlaku ni adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah kepada dia. Dan janganlah dia dibinasakan oleh Allah disebabkan perbuatan orang-orang yang bodoh dari kaumnya. In hiya illa fitnatuka, sesungguhnya semua itu adalah ujian engkau, yang engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau bagi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Faghfir lana warhamna, ampunkanlah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Wa anta khairul ghafirin, sedang engkaulah sebaik-baik pengampun. Kalau kita tengok ni doa Nabi Musa waktu dia bersendirian pun dia minta ampun dah. Waktu dia pergi doa dengan pengikut dia pun dia minta ampun lagi. Waktu dia pergi tamu tu dah 40 hari, dia pengsan, bangkit daripada pengsan, dia minta ampun. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Tu ayat satu ayat. Kemudian ayat yang ini, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Jadi keterangan ayat itulah yang berlaku. Faedah daripada ayat pula, apa dia faedah yang kita dapat daripada ayat ni? Okey. Faedah dia, jangan jadi seperti Bani Israel lah. Sebagaimana kita dah sebut dah, iaitu mereka mendahului nabi mereka. Patutnya kalau dia pergi ikut Nabi Musa tu, dia ikut jalan Nabi Musa. Apa yang Nabi Musa ajarkan, dia ikut. Tapi tak, dia kata kepada Nabi Musa, tak nak. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak akan ikut kamu, kami tak akan beriman kepada kamu sehingga kami nampak Tuhan. Dia melampaui nabi mereka. Jadi sifat melampaui nabi inilah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Sesungguhnya banyaknya binasa umat terdahulu kerana sifat mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jangan menyelisihi nabi-nabi. Okay? Kaum Quraisy nak tengok Tuhan? Tak ada lah pula. Sahabat tak pernah minta. Sahabat yang confirm tak pernah minta. Tapi kaum Quraisy asalnya tak minta nak tengok. Dia minta benda-benda nak tukar gunung jadi emas. Dia jenis minta-minta lagu tu. Belah bulan tu betul lah. Jadi faedahnya jangan jadi seperti Bani Israel yang suka menyelisihi nabi mereka. Dan kewajipan kita mentaati perintah dari nabi-nabi. Okey. Faedah yang kedua juga ialah antara adab berdoa adalah merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi Musa kata, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, apakah engkau nak binasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang bodoh di kalangan kami? Ini ayat rendah diri. Katanya kita ni ada buat salah. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Faghfir lana, ampunkanlah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin, engkaulah sebaik-baik yang maha pengampun. Ini adalah pujian terhadap Allah Azza wa Jalla.
Dan kemudian dia doa lagi. Dia panggil doa tu dah ada 2 rangkap dia sebut dalam sini. Faedah daripada ayat. Nanti kita sambung. Kita baca dulu ayat. Kita katalah ni baca dulu ayat, kita bagi keterangan ayat, kemudian faedah daripada ayat. Mudah kita nak nampak susunan. Okey. Allah Azza wa Jalla sambung lagi, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, tetapkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati, dan juga di akhirat. Inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepadamu, yakni taubat. Qala azabi usibu bihi man asya. Allah Ta'ala berfirman, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah, maka aku akan menentukan nya tu adalah rahmat bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi keterangan ayat ni adalah sambungan doa Nabi Musa. Setelah dia minta ampun, kemudian dia minta kebaikan. Dia minta kebaikan. Ini dipanggil, doa ni ada 2 rangkap lah bahasa kita. Mudah. Dalam tafsir disebut ada 2 rangkap dalam doa Nabi Musa ni. Rangkap pertama minad du'a, al-faslul awal minad du'a daf'il mahzur. Rangkap pertama ialah minta perlindungan dari azab. Rangkap yang kedua, tahsilil maksud, mohon apa yang dia nak. Berlindung dari azab dan minta kebaikan dari Allah. Jadi yang dia nak minta sebenarnya kebaikan ni lah. Tapi nak sampai kepada kebaikan tu, maka kita minta perlindungan dari azab dulu. Macam kita lah nak sesuatu daripada Allah, kita dahulukan dengan taubat. Sebab tu bila kita nak minta sesuatu, kita dahulukan dengan istighfar, taubat. Jadi barulah kita sebut apa yang kita nak. Kerana apa? Kita takut di saat kita minta kepada Allah apa yang kita nak, ada yang menghalangnya daripada diterima. Jadi disebut mula-mula kita berlindung dengan Allah daripada azab, atau kita minta ampun, barulah kita minta apa yang kita nak. Baik. Jadi ini adalah keterangan ayat ini adalah sambungan doanya Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala pula jawab. Dalam ayat ni ada jawapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Qala azabi usibu bihi man asya. Allah Ta'ala kata, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi Allah Ta'ala kata, sesungguhnya siapa yang buat salah, dia boleh azab. Dia akan azab. Qala azabi usibu bihi man asya. Semalam saya tengok di video Dr. Zakir Naik, ada orang tanya, kenapa bila Dr. Zakir Naik cerita ni, cerita tentang peace, sedangkan bila dia baca tentang dalam Bible ni, kalau cerita Bible, dia akan mula daripada original sin, dosa warisan. Kalau dalam Islam tak ada istilah dosa warisan. Tapi kalau kalau orang gereja, dia akan cerita kita ni berdosa, kita ni berdosa, kita ni berdosa. Kemudian Nabi
Isa datang untuk menebus dosa. Itu metod gereja. Jesus love us. Dia datang, sacrifice apa semua nak menebus dosa warisan. Dalam Islam, tak ada istilah dosa warisan. Dalam Islam, setiap bayi lahir suci. Jadi dia tanya Dr. Zakir Naik, dalam Islam ni tak ada ke cerita tentang dosa apa sehingga seolah-olah kita Islam ni baik belaka? Dr. Zakir Naik kata, bukan tak ada. Cuma aku sedang menceritakan tentang konsep kedamaian Islam. Jadi kita nak suruh orang tahu Islam ni damai. Kalau mau nak tahu cerita konsep dosa dan azab dalam Islam, ada. Maknanya Allah ni dia maha adil. Ada dosa, ada pahala. Tidaklah kata siapa yang buat salah Allah Ta'ala tak hukum. Tak ada. Dalam Islam konsep keadilan tu ada. Jadi Allah Ta'ala kata, qala azabi usibu bihi man asya. Azabku aku hukum siapa yang aku kehendaki. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata, wa rahmati wasi'at kulla syai. Tapi rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Ini jawapan Allah kepada Nabi Musa. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan Allah Ta'ala kata, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Aku akan tetapkan rahmatku. Ini juga untuk kita lah ni. Lilladzina yattaqun. Rahmatku untuk orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah. Dan menunaikan zakat. Dia sebut sini. Dalam terjemahan yang lebih luas, zakat ni adalah menyucikan diri. Menyucikan diri. Orang yang bertakwa dan mensucikan dirinya. Suci ni kerana menyucikan diri ada dua aspek. Satu, diri, nufus, jiwa. Zakatun nufus, yakni kesucian jiwa. Dan suci satu lagi, kesucian harta. Jadi zakat ni ada zakat harta, ada zakat jiwa. Zakat jiwa ni makna tazkiyatun nufus, menyucikan diri. Zakat harta bayar zakat. Dua-dua tu maksudnya adalah mensucikan diri. Jadi dalam tafsir dikatakan qila menyucikan diri, jiwa. Wa qila menyucikan harta dengan membayar zakat. Tetapi dia sebut wa yuhtamal, dalam tafsir ni sebut boleh jadi ada kebarangkalian dua-dua maksud menyucikan diri itu boleh diterima dalam ayat ini. Maknanya Allah Ta'ala akan menetapkan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa dan mensucikan diri dan hartanya. Makna dia bayar zakat dan dia juga menyucikan dirinya. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami, orang inilah yang kami akan bagi rahmat kepada dia. Okey? Sebab tu kita kata orang yang masuk syurga ni tak masuk dengan rahmat Allah, dengan amalan dia. Sebaliknya dia masuk dengan rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Inilah ayat-ayat dia. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang menyucikan jiwanya serta orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Inilah Allah Ta'ala sebut siapa yang dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi faedah daripada ayat ini, apa dia faedah daripada ayat ini? Keterangan tu kita dah tahu dah. Faedah daripada ayat ini, pertama, Allah itu maha adil. Allah maha adil, menghukum orang yang salah, memberi kebaikan kepada orang yang benar. Faedah pertama. Faedah yang kedua juga, antara rahmat dengan azab mana yang lebih luas?
Allah Ta'ala dia memang kata dahulukan, aku azab orang yang siapa aku kehendaki, tapi rahmatku meliputi segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan rahmat Allah lagi besar dari kemurkaannya. Faedah yang kedua ialah rahmat Allah meluasi kemurkaannya. Ini sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Malah dalam hadis Nabi SAW sebut, Allah ni mencipta 100 rahmat. 99 dia simpan di sisinya, dan satu daripada 100 tu Allah rahmati semua yang ada di dunia ni. Maknanya kasih sayang kita sedang tengok orang di dunia ni baru 1/100 daripada rahmat kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang ni lah Allah tetap bagi rezeki kepada orang yang kufur kepadanya. Dengan kasih sayang ni lah binatang-binatang pun sama-sama dia boleh merahmati. Dengan kasih sayang ni lah seorang mak merahmati anaknya, walaupun kedua-dua mereka ni orang yang kafir. Apatah lagi kalau orang-orang Islam. Maka kasih sayang semua yang ada di dunia ni, termasuklah kasih sayang manusia terhadap binatang. Ada orang sayang binatang semua sekali, bini tak sanggup tengok binatang ni kena pijak, kena sepak, kena langgar. Tak sanggup, pencinta haiwan tak sanggup tengok binatang dalam laut tertelan plastik. Semua tu bentuk kasih sayang tu baru 1/100 daripada kasih sayang Allah. Sedang rahmat Allah ada 100 ke semuanya. 99. Satu ni bila tamatnya dunia, satu ni akan kembalilah kepada Allah kan. Bila dah tak ada dunia ni, yang satu diturunkan ke dunia ni akan kembalilah. Maknanya bererti di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bagi rahmatnya, boleh kata 100% lah, kepada penghuni-penghuni syurga yang dia kasihi. Yang tu saat tu kita tak tahulah macam mana. Kalau 1/100 ni pun hidup dalam rahmat ni, Allahu Akbar. Tiba-tiba kalau Allah bagi 100% macam mana? Jadi luasnya rahmat Allah. Sangat-sangat luas. Sebab itu dalam faedah yang ketiga juga kita boleh kata, jangan disempitkan rahmat yang luas. Kenapa? Dalam satu hadis, satu hari datang seorang Arab Badui. Kemudian dia semayang. Lepas dia semayang dengan Nabi. Lepas dia semayang dengan Nabi, dia pun berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tusyrik fi rahmatina ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, kata Badui ni. Tapi tak cukup dengan tu. Dia kata, dan janganlah engkau kongsikan rahmat kami berdua dengan orang lain. Wa la tusyrik fi rahmatina ahada. Janganlah kau bagi rahmat tu kepada orang lain daripada kami berdua. Dia sayangnya pada Nabi tu. Sayang dia kepada Nabi dan minta rahmat tu. Jadi dia kata, biarlah aku dengan Nabi je dapat. Orang lain tak dapat. Dia nak dia ni ada keistimewaan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata ke dia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat Imam Ahmad ni, ataquluna hadza adallu am ba'iruhu. Kamu rasa orang Badui ni dia sesat ke unta dia sesat? Maknanya hak tak betul. Unta dia lebih sesat ke ataupun dia lebih sesat dalam tak jumpa jalan lah. Hak tak betul. Unta dia tak betul ke dia tak betul? Dia sudah qalu bala. Apa dia Rasulullah? Hadza adallu am ba'iruhu.
Orang ni dia tak betul, kau utah dia tak betul. Alam tasma'u ma qal? Kamu dengar tak dia? Kamu tak dengar ke dia kata? Sahabat kata, bala, kami dengar. Qala laqad hazzarta rahmatan wasi'ah. Kamu telah menyempitkan rahmat yang luas. Mana bila kamu doa jangan bagi rahmat kepada orang lain, kamu telah menyempitkan rahmat yang luas. Lalu Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat. Satu dia bagi kepada makhluk dia, jinnya, manusianya, binatangnya, dan dia tangguhkan di sisinya 100 lagi, 99 lagi rahmat. Jadi Nabi pesan kepada Badui tadi, jangan kamu sempitkan rahmat yang luas. Jadi sebab tu kita ni walaupun kita tengok faedah yang seru, walaupun kita tengok pelaku maksiat, pelaku dosa, jangan putus asakan dia dari rahmat Allah. Betul azab Allah ni sangat pedih, tapi sesungguhnya rahmat Allah sangat luas. Tapi bukan luas tu secara umum je. Betul rahmat Allah sangat luas, tapi ada sifat dan cara untuk orang mendapatkan rahmat Allah. Jadi maknanya kalau dia sekadar bersandar kepada tak apa rahmat Allah tu luas, tapi dia tak bertakwa, dia tak bertaubat, dia tak salat, dia tak gapo, dia tetap akan diharamkan dari rahmat Allah. Jadi kalau nak dapat rahmat Allah yang luas, ada sifat dan cara dia. Dan sifat cara dia tu kena merujuk kepada Quran lah. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah ciri-ciri orang yang bertakwa ni macam mana. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kita dah baca dalam surah Al-A'raf ni juga. Sesungguhnya rahmat Allah tu dekat dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau dia tahu rahmat Allah tu luas, carilah rahmat melalui jalan-jalan yang Allah tetapkan. Dan rahmat tu bukan dapat dengan bersenang lenang, duduk lenggang-lenggang je. Tak apalah, dia still buat maksiat. Jadi hujah dia, tak apa rahmat Allah ni luas, tak apa rahmat Allah ni luas. Kamu istighfar ke? Tidak. Kamu ada taubat ke? Tidak. Kamu semayang ke? Tidak. Kamu berubah ke? Tidak. Macam mana kamu nak dapat rahmat Allah? Betul rahmat Allah tu luas, tapi ada cara mendapatkannya. Jadi sebab itu bagi orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dengan cara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Badui dalam masjid tu ada kaitan ke? Saya lupa, tak ingat dah. Yang kencing dalam masjid tu. Memang dia Badui tu, saya tak ingat ada kaitan dengan ni ke ataupun kita cek balik. Rasanya tepat dalam hadis ni tidak disebut lelaki yang sama. Cuma tak tahu. Tidak disebutkan tentang dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad ni, datang seorang lelaki tu, dia solat kemudian dia pergi. Waktu tu dia berdoa. Mungkin lelaki yang sama, Allah Ta'ala alam. Saya dulu pernah ada tu, cuma kita lupa. Nanti kita sebut balik besoklah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Habis dah faedah dia. Habis faedah dia. Kita berhenti setakat tu. Dan ada lagi sifat dia, tak habis lagi. Sifat dia, sambungan ayat ni, alladzina yattabi'una ar-rasul. Orang-orang yang nak mendapat rahmat Allah ni juga, dia adalah orang yang mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Inilah ada kaitan dengan cerita Nabi Musa tu. Sebab kaum Bani Israel ni, dia berasa dia pandai lagi daripada Rasul. Sombong dia. Jadi tentang mengikut Rasul ni, panjang lebar lah. Panjang cerita dia. Ini insya-Allah kita detailkan besok tentang keutamaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam
dalam mengharapkan rahmat Allah yang luas. Okay? Dalam mengharapkan rahmat Allah yang luas itu. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.